Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Hari ini kamu bersama lagi dengan Cikgu Lin Amalin dalam kelas pengurusan diri. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan kelas kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, ini tajuk pengajaran kita pada hari ini, projek jualan masakan. Macam mana tu ya projek jualan masakan? Sebelum cikgu teruskan lagi, apa kata kita layan satu video dulu, nak tak? Kalau nak, jom kita tengok satu video ringkas. Baiklah, sekarang mari kita lihat satu video. Okey, cikgu cuba playkan. Wow, nampak apa tu adik-adik? Nasi? Ya, nasi goreng. Lepas tu, dia buat apa lagi? Okey. Okey, dia letakkan hiasan dekat nasi goreng tu kan. Okey, lepas tu apa lagi yang dia buat? Okey, dia taburkan mungkin daun sup lah kot nak bagi sedap kan. Okey, persoalan cikgu, dia bungkus dalam apa nasi goreng ni? Dalam polystyrene. Biasa kalau kita beli kan, biasa makanan tu dia bungkus dalam polystyrene yang warna putih macam ni lah. Kan, ataupun polystyrene yang putih yang transparent pun ada juga kan. Okey, siapa pandai masak nasi goreng kat sini? Semua pandai masak nasi goreng. Okey, jadi kita dah tengok video dan video pun dah habis, sambil-sambil dia loading panjang tadi. Jadi rasanya baik atau tak baik kalau kita bungkus dalam polystyrene ni berbanding kita bawa bekas sendiri. Mestilah lebih baik kita bawa bekas sendiri. Baiklah adik-adik, selaras dengan tajuk kita hari ini, mengepek makanan, okey kan? Jadi terdapat kaedah mengepek mengikut jenis masakan. Okey, terdapat pelbagai kaedah mengepek makanan. Kaedah mengepek makanan ini berbeza mengikut makanan yang disediakan. Kalau kita tengok donat ni dia packkan macam ni. Kalau ayam, chicken, ayam goreng ke gunting, dia ayam gunting kan, dia packkan dalam apa kita panggil macam kertas kan. Ini mungkin bubur dalam bekas polystyrene jugalah, ataupun dalam kita beli apa-apalah makanan dekat fast food ke, biasa dia akan pack macam ni. Semua ni berbeza tak? Berbeza kan cara mengepek makanan. Seterusnya adik-adik, sebenarnya mengepek masakan ni terbahagi kepada dua, iaitu makanan kering, seperti kita boleh gunakan plastik, bekas tin dan balang plastik. Kalau makanan basah pula, kita boleh gunakan bekas plastik, kertas dan polystyrene ataupun polystyrene lah yang biasa kita sebut. Baiklah, sekarang kita akan tengok makanan kering. Okey, contoh ni macam kerepek, macam ni lah cara dia dipackkan dengan menggunakan plastik. Okey, kalau bekas tin, contoh dia yang cikgu ambil kat sini coklat lah. Bekas tin ni bekas yang keras. Okey, berbanding plastik ni dia lembut, kita masih boleh guna gunting. Kalau bekas tin ni kita tak boleh lah guna gunting, kita boleh tarik untuk kita buka dia. Dan seterusnya macam makanan jenis bijirin ke kacang, kita boleh guna balang plastik. Okey, seterusnya adik-adik, bagi makanan basah, okey, ini contoh bekas plastik yang kita gunakan untuk mengepek makanan. Okey, ini tahu fufa, kita guna bekas plastik. Kertas yang kita sebut tadi kan. Okey, contohnya nasi lemak, kita bungkus menggunakan kertas. Dalam dia kita letak daun pisang kan, nak bagi aroma dia lebih wangi. Seterusnya bekas polystyrene ataupun polystyrene. Inilah dia bungkus nasi goreng, mi goreng dan yang kita rasa sesuai lah.
bila kita guna bekas polystyrene untuk mengepit makanan. Baiklah, seterusnya adik-adik, okey, kita nak belajar juga menyukat atau menimbang bahan jualan makanan. Sebelum kita jual ni, kita kena sukat ataupun kita kena timbang supaya tak terlebih ataupun terkurang bahan jualan makanan. Okey, ini yang hijau ni kita panggil dia penimbang unit gram. Okey, ataupun gram lah dalam kurungan ni kan. Digunakan untuk bahan pepejal. Okey, yang kedua juga kita nak lihat penimbang unit kilogram ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil kg lah. Digunakan untuk bahan pepejal. Bahan yang keras kita timbang pakai inilah. Okey adik-adik, seterusnya kita nak tengok penyukat unit mililiter ataupun ml digunakan untuk bahan cecair. Ini macam kita nak sukat air ke ataupun bahan-bahan cecair kan, kita kena guna penyukat yang macam ni lah, mililiter. Okey. Seterusnya kita nak tengok juga penimbang digital unit kilogram ataupun kg jugalah. Okey, yang tadi kalau yang ni kita untuk bahan-bahan pepejal, ini pun sama juga, yang bezanya dia ni penimbang digital. Okey, sama kaedahnya digunakan untuk bahan pepejal. Okey adik-adik semua, bila kita dah packkan kita punya bahan jualan masakan tu, sekarang kita nak memasarkan bahan jualan. Maksudnya kita nak jual lah kepada siapa? Okey, dari skop individu, kita sendirilah kita boleh menjaja di tapak yang dibenarkan. Okey, nampak ni. Maksudnya dekat tapak pasar malam ke apa ke. Jadi kita kena berdaftar lah dekat mana tapak menjaja yang kita nak berniaga tu. Okey, dekat kedai runcit. Kita buka kedai sendiri, kita jual hasil ataupun barang yang kita ada serta jualan atas talian. Sekarang kan famous. Okey, sikit-sikit beli kat mana? Beli online, cikgu. Dia pun lebih pandai daripada cikgu. Beli secara online. Okey, seterusnya kalau di peringkat sekolah pula, kita boleh jual hasil yang kita masak tu kepada rakan-rakan. Selain itu, kita juga boleh memasarkan produk kita kepada koperasi sekolah. Okey. Selain itu juga program di sekolah seperti hari usahawan, hari kantin. Jadi kat situlah kita nak jual kita punya produk. Seterusnya adik-adik, di peringkat nasional seperti di media sosial, kan kita iklankan dekat media sosial. Lagi menyeluruh lah sebab media sosial ni ramai yang guna. Selain itu kita boleh memasarkan produk kita kepada lembaga pemasaran pertanian persekutuan ataupun kita sebut Fama. Dekat sini Fama pun boleh bantu kita. Seterusnya dekat pasaraya. Pasaraya ni adik-adik boleh pilih lah pasaraya yang berdekatan dengan rumah ataupun dekat berdekatan tempat yang adik-adik keluarkan bahan jualan masakan. Baiklah adik-adik, hari ni kelas kita pun ringkas saja. Kita pun dah masuk kepada kesimpulan. Justru itu, makanan yang ingin dijual hendaklah dipack dengan menggunakan sukatan, pengiraan dan cara pemasaran yang betul. Ini penting ya, sebab benda ni melibatkan kos. Jadi adik-adik kena tahu kira lah. Okey, untuk cara pengiraan nanti cikgu akan ajar pada kelas yang akan datang. Baiklah adik-adik, sekian sahaja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi mendengar celoteh cikgu pada pagi ini. Okey, kepada siapa yang belum subscribe, like dan share,
channel cikgu diharapkan dapat berbuat demikian sebagai tanda sokongan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Stay tune. Bye dan jaga diri semua.